Kepentingan sistem pertanian dan permakanan global ke arah memastikan keselamatan makanan serta memastikan sistem makanan yang mampan dan berdaya tahan dibincangkan dalam mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian G20. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021 diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang juga tetamu pengerusi. Mesyuarat secara dalam talian itu dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Stefano Patuanelli, Menteri Dasar Pertanian, Permakanan dan Perhutanan Republik Itali. Mesyuarat turut menyentuh mengenai kepentingan amalan dan pendekatan teknologi inovatif dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktiviti secara mampan, mengoptimumkan penggunaan input dan membantu negara-negara menghasilkan makanan di bawah kesan perubahan iklim. Mesyuarat turut mengesahkan komunik Mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian G20. Dalam pada itu, masa hadapan industri pelancongan dan peluang-peluang bagi pelaburan serta kerjasama dalam ASEAN dan Asia antara yang dibincangkan semasa Forum Pelancongan Global Sidang Kemuncak Pemimpin-Pemimpin Asia. Forum secara maya itu merupakan kolaborasi antara Forum Pelancongan Indonesia ITF dan Institut Forum Pelancongan Dunia WTFI yang diadakan di Jakarta, Indonesia. Mewakili negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga dibincangkan pencapaian pelancongan di tengah-tengah pandemik COVID-19, impak dasar ke atas masa depan pelancongan dan impak pelancongan mampan dalam pasca pandemik. Disokong oleh Kementerian Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Indonesia, forum antaranya disertai oleh Menteri-Menteri Pelancongan dari ASEAN, perwakilan daripada Pertubuhan Pelancongan Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWTO, para pakar antarabangsa daripada ASEAN dan Asia. Perkembangan kerjasama ekonomi dan pelaksanaan beberapa inisiatif di antara ASEAN dan setiap rakan dialog dibincangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM, konsultasi rakan dialog melalui persidangan video. Mesyuarat-mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Negara Brunei Darussalam telah diwakili oleh Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat secara maya melibatkan Menteri-Menteri Ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN AMS dan rakan-rakan dialog Australia, New Zealand, Republik Rakyat China, Kesatuan Eropah, Hong Kong China, Republik India, Jepun, Republik Korea, Persekutuan Rusia, Switzerland, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Tuan Yang Terutama Dato' Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Sementara itu, dalam sidang kemuncak mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi Asia Timur, EAS ke-9, jemaah menteri bertukar pandangan mengenai impak COVID-19 kepada ekonomi global dan serantau dan langkah-langkah yang diambil oleh negara peserta EAS dalam mengurangkan impak tersebut. Pihak Institut Penyelidikan Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Timur IRIA juga mengongsikan hasil penyelidikan yang terkini, aktiviti dan input ke atas perkembangan utama ekonomi global dan serantau termasuk cadangan ke atas pemulihan pasca pandemik di Asia Timur. Sekretariat ASEAN juga menerangkan mengenai ramalan ekonomi global dan serantau bagi tahun 2022 serta langkah-langkah yang diambil oleh ASEAN sebagai tindak balas kepada pandemik COVID-19. Mesyuarat juga membincangkan mengenai persiapan bagi sidang kemuncak Asia Timur ke-16 yang akan diadakan pada Oktober depan.
Deklarasi bersama Bandar Seri Begawan bagi Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN AMEM kali ke-39 mengenai keselamatan dan peralihan tenaga menandakan tonggak penting bagi evolusi kerjasama tenaga ASEAN. Menurut Menteri Tenaga, deklarasi tersebut mengesahkan komitmen untuk meningkatkan lagi usaha dalam memastikan keselamatan tenaga masa kini dan masa depan, mempercepatkan peralihan tenaga di rantau ini serta mencerminkan keazaman ke arah merealisasikan integrasi komuniti ekonomi ASEAN yang sebenar. Dalam ucapan pembukaan pada AMEM ke-39, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein menjelaskan, deklarasi tersebut juga dipacu oleh usaha bersungguh-sungguh ASEAN dalam mencapai matlamat keselamatan tenaga di samping beralih kepada sistem tenaga rendah karbon. Diadakan secara maya, mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Sui Sem, Menteri Lombong dan Tenaga Kemboja. Produk udang putih beku iaitu udang laut spesies Lithopenes veneme dari ternakan kolam telah mula dieksport ke Republik Rakyat China pada 13 September 2021 oleh syarikat Golden Corporation Sendirian Berhad. Sejumlah 32 tan metrik produk tersebut dieksport menggunakan perkhidmatan kapal laut bagi memenuhi permintaan import sebanyak 320 tan metrik sebulan dari Republik Rakyat China. Dengan pengenalan spesies udang ini telah membolehkan pengusaha akuakultur udang laut meningkatkan produktiviti ladang iaitu penghasilan 31.7 tan metrik sehektar setahun berbanding dengan prestasi keluaran ladang ternakan udang laut dalam kolam sebelum ini iaitu 16.4 tan metrik sehektar setahun bagi udang rostris. Peningkatan prestasi tersebut telah membolehkan syarikat Golden Corporation menghasilkan 3,000 tan metrik udang laut pada tahun 2020 dan keluaran syarikat dijangkakan meningkat 33% pada tahun 2021. Mengikut perangkaan Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, nilai keluaran kasar industri akuakultur telah meningkat 223% pada tahun 2020 yang bernilai 32.4 juta ringgit berbanding pencapaian tahun 2015 iaitu 10 juta ringgit. Dengan adanya peningkatan penghasilan tersebut, bekalan bahan mentah akan lebih konsisten untuk diproses di kilang-kilang pemprosesan bagi menghasilkan produk beku dan seterusnya dieksport. Produk-produk beku lain seperti udang bakara, ikan selungsung, ikan kerapu juga dijangka dieksport ke Republik Rakyat China. 2007 as the first National Islamic University in Brunei. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menerusi Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam FEKIM memenangi Anugerah Kewangan Islam Global GIFA bagi kategori Anugerah Kepimpinan Pasaran dalam pendidikan di bidang perbankan dan kewangan Islam buat kali ketiga berturut-turut. Penyampaian anugerah tersebut diadakan secara maya dan bersiaran secara langsung dari Kota London menerusi platform media sosial. GIFA yang dianugerahkan oleh Cambridge International Finance Advisor United Kingdom merupakan satu anugerah paling berprestij dan dihormati dalam dunia perbankan dan kewangan Islam global. Dalam pada itu, Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BILIF menerima pengiktirafan di Anugerah Kewangan Islam Global GIFA 2021 ke-11 bagi kategori Anugerah Cemerlang GIFA, Latihan dan Pendidikan Kewangan Islam 2021. Penyampaian anugerah tersebut diadakan secara dalam talian. BILIF giat melaksanakan misinya untuk membentuk pemimpin, pakar dan pemacu inovasi masa depan dalam bidang kewangan Islam dan kepimpinan melalui program dan acara bertaraf antarabangsa.
fasaufa ta'lamun. Hukum bagi fasaufa Syakira. Ketika negara dilanda wabak COVID-19, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran kerana Al-Quran adalah penawar bagi segala penyakit. Dengan mengambil kira keadaan semasa, kebanyakan pusat pembelajaran Al-Quran telah beralih kepada pengajaran secara dalam talian atau online. Kelas dalam talian ini memang tidak asing bagi Nadi Quranic Learning Centre. Ini kerana inisiatif ini memang digunakan bagi membantu pelajar mereka yang tidak dapat mengikuti kelas secara fizikal. Pengajaran dalam talian ini memberi peluang kepada para guru atau pengajar lepasan daripada Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan juga dari luar negara seperti Republik Arab Mesir, Jordan dan Malaysia untuk lebih kreatif dalam penyampaian kepada para pelajar. Aplikasi dalam talian juga digunakan seperti Zoom, YouTube dan Facebook. Slide, digital whiteboard dan aktiviti interaktif secara digital yang berbentuk edutainment sama ada kuis atau permainan yang berbentuk pendidikan juga diterapkan. Okay, atas hikmah COVID-19 ini, sebenarnya Alhamdulillah ia memudahkan para pelajar kami. Okay. Ada sebelum ini para pelajar kami tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran atas sebab pasal ada yang sakit kaki, operation kaki dan juga ada yang sibuk dengan masak dengan masak kesana kemari macam itu. Jadinya Alhamdulillah start saja kami membukakan semua sekali kelas secara online. Alhamdulillah pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang semangat untuk mengikuti, yang mana orang cakap orang amat bersyukur dengan adanya pengajian secara dalam talian ini. Ia sebenarnya memudahkan, ia lebih cepatlah maksudnya tu. Tapi Alhamdulillah diorang amat bersyukur walaupun keadaan masa ini tidak dapat lagi ke center, tapi diorang tu masih dapat belajar Al-Quran bersama Nadi itu, masya-Allah. Itu yang diorang harapkanlah, agar pembelajaran Al-Quran itu tidak akan terputus di sana. Antara cabaran yang kami hadapi di sepanjang mengajar secara dalam talian ini adalah sesuatu yang luar daripada kawalan kami, iaitu masalah internet yang tidak stabil. Dan juga guru-guru memerlukan lebih masa dalam menyediakan bahan-bahan pengajaran agar apa yang mereka sampaikan ataupun bahan-bahan pengajaran itu ia lebih relevan dan ia lebih efektif dalam pengajaran secara dalam talian ini. Mempunyai lebih daripada 70 para guru di 9 cawangan di negara ini, pengajaran dalam talian ini memerlukan persiapan yang secukupnya dalam memastikan penyampaian yang diberikan dapat diterima oleh para pelajar. Guru-guru juga akan membuat rakaman video sampingan kepada para pelajar yang sering mempunyai masalah internet di rumah. Ia menjadi alasan untuk kita ni berhenti untuk belajar Al-Quran. Jadinya belajar Al-Quran boleh di mana-mana. Okay? Ia boleh jadi alasan dia dapat di center dan kami have to berhenti dulu. No. Ini adalah ujian yang mana apabila tani dilanda ujian, inilah masanya sebenarnya untuk tani mendekatkan diri dengan Allah. Dan ini juga masanya untuk kita ni memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Dan juga insya-Allah dengan keberkatan kita ni meneruskan pengajian Al-Quran ni, semoga Brunei bebas daripada COVID-19. Kita ni sentiasa dilindungi oleh Allah dengan sebab kita ni kekal bersama Al-Quran pada masa ini, insya-Allah.